just for a really quick recap. Okay, untuk bab 5 kita dah tengok tentang sistem ahli, betul tak? Sistem ahli dia macam kabinet bayangan yang membantu like our pemimpin supaya belajar dan berlatih untuk mentadbir sebelum mencapai kemerdekaan. Okay, that's it. Lepas tu kita ada Pakatan Murni. Okay. Kesepakatan Murni menunjukkan satu signifikan di mana semua kaum say okey untuk bergabung. Say semua orang sanggup untuk lose some supaya semua orang akan bergabung dan semua kaum akan bergabung di bawah nama Pakatan Murni. So lepas tu kita ada CLC, UMNO CLC, and kita tengok macam mana Datuk Mun Jaafar cuba untuk buka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu, but ditentang, and then dia buka IMP dan sebagainya. Jadi it goes on. Okay, so lepas tu last week kita dah study tentang pilihan raya yang melibatkan parti perikatan. Okay, parti perikatan we know at the very first kita ada UMNO dengan MCA sahaja. Okay, so ada bagi tahu last week macam mana a method untuk hafal in a very organized way. Kita ada pilihan raya bandar, negeri dan juga MPP, and berapa kerusi yang parti perikatan menang dan sebagainya. Okay, tapi nanti end of the chapter akan revise balik from sistem ahli just to highlight soalan bahagian mana yang paling selalu ditanya di dalam soalan. Okay, and then lepas tu, okay, last week kita stop sampai dekat rombongan Merdeka, betul tak? Okay. Aku nak ambil time sekejap. Okay. Okay, so just a quick recap, at least kena tahu ada apa in the chapter. Okay, sistem ahli, Pakatan Murni, ada parti perikatan, pilihan raya, and now we go to rombongan Merdeka. Guys. Okay, rombongan Merdeka. Okay, so kita tahu sepanjang perjalanan from Malayan Union and then dibatalkan Malayan Union, so pihak British cuba untuk buka jalan kepada orang di tanah Melayu untuk merdeka. So along the way tu kita tahu yang parti perikatan ni cuba untuk dapatkan kemerdekaan bagi persekutuan tanah Melayu. Okay. At this moment kita dapat start panggil tanah Melayu dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Okay. So this is like the people yang pergi ke rombongan Merdeka tu. So rombongan Merdeka dibentuk untuk merundingkan kemerdekaan negara. Okay, so a bunch of people yang terdiri from wakil raja-raja, wakil parti perikatan pergi ke London dan berbincang dengan pihak British selama beberapa hari untuk bincang dan berunding tentang what is the best way untuk beri kemerdekaan dan juga memberikan like win-win situation kepada British dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okay, so ni antara gambar-gambar yang historical gila. Okay, boleh nampak yang sebelah Tunku Abdul Rahman tu ialah like ketua Ketanah Jelajahan masa tu. Okay, rombongan Merdeka. So ketua dia ialah Tunku Abdul Rahman.
Okay. So ada beberapa orang wakil parti perikatan. Mungkin orang boleh start itu nama. B family beberapa nama. Be familiar dengan few nama sebab soalan tentang nama ni like tak terlalu banyak, but diorang boleh like bagi you all few nama and dia akan tanya like siapakah orang-orang ni, so you kena tahu lah orang-orang ni lah orang yang pergi ke rombongan Merdeka. Dan kita ada wakil Raja-Raja Melayu. Okey, tempoh rundingan from 18 Januari sampai 8 Februari 1956. Okey, tempat kita tahu dekat London. Okey. Okey, so antara benda yang penting siapa ketua dia. And berapa lama tempoh rundingan berlangsung. And ketiga, apa hasil perundingan tu? Apa yang diorang dapat selepas berbincang selama beberapa hari tu. Okay. Okay, so first, rundingan bersetuju untuk membentuk sebuah Suruhanjaya bebas. Okay. Suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan. Okay, and then second, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu akan diberikan pada 31 Ogos 1997. So, rombongan ni berlaku pada 1996. So, dia janji akan bagi pada next year on 31 Ogos. So, Suruhanjaya ni macam satu badan, okay, yang dilantik oleh kerajaan. But at that time kerajaan kita still belum ada lagi. So, kita belum merdeka. So, Suruhanjaya bebas ni kiranya yang dilantik oleh pihak British, okay, untuk mengkaji apakah undang-undang ataupun apakah yang sesuai untuk dijadikan undang-undang di negara kita. Macam tu. Okay. Kedua je dia punya hasil rundingan dia. Okay. So, selepas dia pulang, Zaman pulang, dia mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka. Kalau tak silap pada like 20 Februari. Dia balik from London and then by the end of the month, dia isytiharkan tarikh kemerdekaan. So, jangan confuse dengan mengisytiharkan kemerdekaan dengan mengisytiharkan tarikh kemerdekaan. Macam ni, dia nak mengisytiharkan, okay, kita akan merdeka pada sekian-sekian hari bulan. Okay. Rombongan merdeka. Okay. Rombongan sorry. If ada soalan, boleh beritahu. Okay. So, kita dah faham little bit tentang rombongan merdeka. Okay. Very simple actually. Okay. So, kita akan buat sedikit latihan. Okay. Rombongan merdeka. Ketua rombongan kemerdekaan ke London ialah Tunku Abdul Rahman. Okay. Okay. And then second, nama tokoh-tokoh lain yang turut menyertai rombongan tersebut. Okay. First, kita ada Dr. Ismail, Datuk Abdul Razak Hussein,
Colonel H.S. Lee ni wakil from MIT. So masa tu wakil parti perikatan yang pergi hanyalah wakil daripada UMNO dan juga MCA sahaja. Wakil orang Melayu dan juga wakil orang Cina. Okey, ya 1 sampai 3 tu merupakan wakil parti perikatan. Start from nombor 4 ni, kita ada Datuk Panglima Bukit Gantang. Okay. Tak pelik. So, be familiar dengan nama ni, okay? Datuk Panglima Bukit Gantang. Kelima, Datuk Ni Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan juga Datuk Muhammad Syed. Okay, so from nombor 4 sampai Datuk Muhammad Syed ni merupakan wakil raja-raja. Okay. Okay, C. Pengerusi rundingan tersebut. Okay, setiausaha tanah jajahan British. Lord Lennox Fort. Kalau perasan nama Lord Lennox Fort ni kita pernah terjumpa sebelum ni. Okay. So tarikh dia from 18 Januari. Kita tahu dia berlangsung setahun sebelum merdeka. 8 Januari. Okay. Okay, so hasil rundingan tersebut. Okay. Suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan telah dibentuk. Okay. So, kita antara negara yang sangat special sebab kita ada satu suruhanjaya bebas luar yang memang ditubuhkan khas hanya untuk mengkaji perlembagaan negara kita. Betapa delicate and detailnya apa yang diusahakan oleh wakil yang pergi berunding dengan pihak British. Okay, so pihak British telah bersetuju, untuk memberikan kemerdekaan kepada PTM. PTM ni Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1997. So, after that, Tunku Abdul Rahman membuat pengisytiharan tarikh. Ingat dia bukan pengisytiharan kemerdekaan, belum lagi. Dia baru pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka. So, kat sini kita tahu kerjasama penting untuk menangani tuntutan kemerdekaan. So, kita tahu ada kerjasama yang baik first antara kaum-kaum Tanah Melayu untuk bergabung sekali, go to British and appeal for kemerdekaan. And then, kerjasama juga ada antara orang yang pergi berunding dengan pihak British. Terus pun dapat Okay. So, I nak share sikit. Okay. Antara kita tahu soalan kebat antara soalan yang mainkan peranan yang agak besar. Okay. Sebab soalan dia banyak lah sebenarnya. Okay. So, ni antara jawapan yang sesuai untuk most of soalan kebat. Sebab especially soalan-soalan yang berkaitan dengan pakatan murni, pemuafakatan politik ataupun kerjasama kaum ataupun anything yang melibatkan semua kaum nak bersatu. Okay, so untuk macam kepentingan
Pakatan murni ni mungkin soalan dia macam apakah kepentingan pakatan murni, ataupun macam menurut pendapat anda mengapa pakatan murni penting untuk membentuk masyarakat harmoni gitu. Okay. So soalan ni boleh ada macam-macam rupa. Okay. But jawapan ni sangat-sangat kiranya general lah. Dia boleh dipakai untuk most of the soalan. Okay. Contohnya lagi, mengapakah pakatan murni penting dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum? Ataupun mengapakah persefahaman ataupun pemuafakatan penting dalam masyarakat kita hari ini? So dia boleh tukar-tukar macam tu. Okay. So ada nak explain banyak but sepatutnya yelah dia untuk melatih kita punya pemikiran. So cuba tengok dulu if anyone ada masalah untuk rangka soalan-soalan, untuk rangka jawapan KPAT, so boleh WhatsApp I. Okay. That's it. Okay. So kita tengok balik pada outline kita untuk this chapter. Okay. First kita ada sistem ahli, kita tak? Sistem ahli kita dah settle dah tentang kabinet bayangan. Kita ada satu sistem untuk melatih kita punya wakil-wakil ni supaya mentadbir. Okay. Sebagai persediaan untuk merdeka. Kemudian kita ada pakatan murni. Macam mana ada kerjasama antara kaum. Apa yang kita buat, kita ada CLC. Okay, UMNO, CLC dan sebagainya. Okay. So, apa sampai ke habis ke rombongan merdeka tu, kita dah habis tentang pakatan murni. Okay. So, right now, kita akan masuk ke perjanjian PTM 1957. Okay. So, perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Okay. Kita tahu rombongan merdeka tu kan, rundingan tu hasilnya ada dua sahaja, betul tak? Yang first kita ada untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya bebas. Second ialah British nak bagi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos. Okay, so untuk bahagian suruhanjaya bebas yang nak ditubuhkan tu, nama suruhanjaya itu adalah Suruhanjaya Red. Okay, so boleh relate dengan part sebelum ni. Ada Suruhanjaya Red. Okay, so Suruhanjaya ni dilantik untuk menghubung perlembagaan merdeka, perlembagaan Tanah Melayu. Okay, so dia dibentuk pada Mac 1956. So kita tahu rombongan merdeka habis pada bulan Februari. Okay, so pada bulan seterusnya, bulan Mac, dibentuk dah Suruhanjaya Red. Okay, so ni antara orang-orang yang dipilih untuk menjadi ahli kepada Suruhanjaya Red tu. Okay. So orang-orang yang di bawah Suruhanjaya ni bukan orang biasa-biasa, okay? Dan untuk Suruhanjaya Red ni first kena tahu like apa yang kita nak buat melalui Suruhanjaya ni. Okay, kita nak buat perlembagaan. Okay, yang ni kan perlembagaan merdeka kan. So I rasa secara spesifik ni ialah perlembagaan persekutuan Tanah Melayu. Okay, cuba take note situ. Okay, and then lepas tu selain like kenapa ditubuhkan, kena tahu juga beberapa nama. Okay, so macam saya rasa mungkin mudah untuk hafal few nama yang agak pelik. Contohnya macam Tuan B. Malik, Tuan Abdul Hamid. Okay, at least cuba catch dalam 2 ke 3 nama supaya setiap kali jumpa nama ni macam tahu okay, part ni ialah Suruhanjaya Red. And then ketua dia Lord Red. So Suruhanjaya ni dinamakan atas nama Lord Red. Okay, so apa tugas dia? Secara kita tahu dia ialah untuk menggubal perlembagaan persekutuan kan. Okay. Tapi secara detailnya dia akan merangka
Menggubal dan merangka adalah benda yang hampir sama. Okay, dah sama je. So, untuk bagi jawapan apakah tugas dia sama je. Dia boleh guna perkataan menggubal dan juga merangka. Merangka sebuah perlembagaan persekutuan tanah Melayu yang akan merdeka. Okay, so merangka tu dia terdiri from membincangkan dan menyusun. Okay, so if soalan tu tanya apa benda Suruhanjaya Read ni? So dia boleh bagi jawapan menggubal ataupun merangka ataupun membincangkan dan menyusun. Semua ni adalah benda yang sama. Okay, yang penting, jadi korang kena faham dia ialah satu badan yang memang akan discuss dan juga rangka apa yang dia nak letak sebagai undang-undang di negara kita. Gitu. Okey tak setakat ini? Ada siapa yang ada soalan? Saya rasa macam laju pula. Okey, I harap semua okey. So, ni Suruhanjaya Read. Okey. Yang tadi tu, ni je yang korang kena tahu apa tugas dia, especially tugas dia and few nama. Okay. And then next, isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Read untuk membentuk sebuah perlembagaan. Kita tahu Suruhanjaya Read ni ahli dia, anggota dia bukannya orang yang tinggal Tanah Melayu, bukannya orang Tanah Melayu, bukannya orang Melayu pun. Okay? Kiranya orang luar. So bila orang luar nak buat undang-undang kat tempat yang bukan tempat dia, okay, mestilah dia kena tahu apa yang berlaku kat tempat tu sebenarnya. Jadi orang luar kan? Okay. So kat sini kita boleh nampak ada beberapa isu yang dijadikan macam guideline untuk dia, untuk bentuk perlembagaan tu. Macam mana dia nak buat, dia tengok apa yang isu yang menjadi hangat ataupun isu yang menjadi persoalan ataupun perbalahan di Tanah Melayu. Okay, first, isu dia ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Okay, so kat sini keyword dia ialah perkataan persekutuan. Okay. Persekutuan, okay. Sebab kita tahu selepas Malaya Union memang Raja-Raja Melayu, orang Melayu semua bergabung instead of sistem pentadbiran. Kita tahu kan dekat dunia ni ada macam-macam jenis sistem pentadbiran. Kita ada diktator, kita ada republik dan sebagainya. Tapi masa tu kemudian kita memilih untuk ada persekutuan. Okay. Nanti kita baca apakah persekutuan tu chapter seterusnya. Okay. And then pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Okay, ketiga, kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay, benda ni mesti korang boleh expect ada kan sebagai panduan dia sebab memangnya isu tentang Raja-Raja Melayu ni memang ada from masa Malaya Union lagi. Okay? And then hak istimewa orang Melayu. Kat sini kita nampak orang Melayu dah bagi ruang untuk orang bukan Melayu. Okay, jom kita sama-sama bangunkan Tanah Melayu. Tapi at the same time orang Melayu risau. Sebab risau yang diorang akan diambil alih dan sebagainya. So dia nak, orang Melayu nak supaya ada satu undang-undang ataupun perkara dalam perlembagaan tu yang menjaga hak istimewa. Okay, next. Perwujudan bangsa persekutuan Tanah Melayu. Sekarang ni bangsa bukan lagi cerita pasal bangsa Melayu je dah. Okay, kita dah ada bangsa persekutuan Tanah Melayu yang ada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okay, kat sini kita boleh tengok, okay, cubalah korang hayati benda ni, okay. Kita dah study in the few last chapter yang sebelum ni tentang macam mana Jerman dan juga Itali membentuk negara bangsa diorang. Diorang gunakan real politik, okay, politik kuku dan besi, buat tipu helah hanya untuk menghimpunkan satu bangsa sahaja
di satu negara. Faham tak? So kat sini kita maksudnya at that time di tanah Melayu memang tak ada isu untuk adakan negara bangsa sendiri. Semua orang okey untuk bergabung. Okay. And then kerakyatan Jusoli. Okay. Anytime ingat dia dengar dia Jusoli, okay. Malayan Union. Okay. Punca dia from Malayan Union. British nak menguatkuasakan kerakyatan Jusoli. Okay. Jusoli tu kan macam kalau kita rasa di kelas itu ada banyak kan. Macam mana banyak cara untuk orang luar menjadi warga negara. Betul tak? Maksudnya ada macam beberapa channel yang orang luar boleh pakai supaya dia mendapat kerakyatan yang sama seperti orang Melayu ataupun penduduk asal. So benda ni ditentang, betul tak? Dia ditentang oleh orang Melayu, of course lah. So ini dijadikan panduan on apa yang diorang perlu buat untuk adakan kerakyatan yang sesuai, yang boleh memuaskan hati orang Melayu, meyakinkan orang Melayu dan juga memberi peluang kepada imigran yang datang tu untuk menjadi warga negara. Okey. Next, agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, isu-isu ni soalan dia agak famous. Okey. So, saya suggest untuk awak hafal beberapa, especially yang mudah. Contohnya kedudukan Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay? Ini 4 ke 5 yang mudah untuk awak hafal. Yang penting awak tahu, yang awak hafal ni ialah guideline kepada Suruhanjaya tu untuk buat kita punya perlembagaan. Okay. Suruhanjaya ni kan, dia agak complicated lah sebab dia ada banyak point untuk ingat. Okay? Cuba untuk slow-slow, nanti kita akan revise. I akan fokus lebih dekat Suruhanjaya ni compared dengan kita Mahli ataupun Pakatan Muni. Okay. So Suruhanjaya ni telah menerima sebanyak 131 memorandum from pelbagai pihak. So memorandum itulah yang ada isu-isu tu. Isu-isu ni semua datang from the memorandum tu. Memorandum ni macam like surat rasmi seperti memo lah. Surat rasmi yang diberikan untuk memberi tahu like aduan ataupun komplain ataupun cadangan. Okay. So sebabkan kita tahu Suruhanjaya ni terdiri from orang luar. So orang-orang tanah Melayu, semua kaum hantar memorandum. Apa yang diorang nak dalam perlembagaan, apa yang diperlukan, apa yang sesuai. Okay, so cadangan Suruhanjaya diterbitkan pada Februari 1997. Okay. And Parlimen British menerima cadangan-cadangan tersebut. Okay. Nanti korang boleh tengok apakah cadangan yang ada, apakah yang termaktub dalam perlembagaan yang dibuat oleh Suruhanjaya RIP ni tadi. Okay. Then Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu mengesahkan penerimaan cadangan. Okey. So perlembagaan tu bukannya hanya kena diluluskan oleh British saja. Okey. Orang di Tanah Melayu pun kena setuju dengan perlembagaan tu supaya dia boleh dijalankan. Okey. So ini macam win-win situation antara British dengan orang di Tanah Melayu. Okay. So from sini lahirlah Perlembagaan Kemerdekaan 1927. So it is really remarkable and menarik sangat untuk kita tahu yang awal perlembagaan sebenarnya ialah dibincangkan di peringkat paling tinggi, maksudnya di peringkat antarabangsa oleh orang luar sebenarnya. Okay.
Okay, di dalam few minit je lagi. Okay, cuba buat dulu soalan ni. Okay, kita akan ada rehat selama 5 minit. Okay, lepas ni kita akan sambung. Kita akan jawab soalan ni and go on dengan kita punya syllabus. Kalau you rasa I laju sangat, boleh bagi tahu. I akan slow down. Okay, kalau ada yang tak clear pun, boleh bagi tahu juga. Okay, so kita akan rest for a while. Okay, jumpa sekejap lagi 5 minit. Thank you so much.